Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita buka majlis kita dengan membaca Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang berada di dalam ruangan Zoom maya kita ini dan juga yang berada di dalam live FB kita. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesihatan yang baik dan juga insya-Allah mudah-mudahan Allah rahmati masa dan juga tenaga yang kita korbankan untuk sama-sama kita berbincang tentang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi tuan-tuan yang mana mungkin dapat link daripada Zoom ni boleh share daripada kawan-kawan, dan mungkin ada sahabat-sahabat yang mana dengar daripada live FB boleh kan sudi kongsikan supaya lebih ramai yang akan mendapat manfaat daripada perkongsian kita pada pagi ini, insya-Allah. Baik. Jadi seperti biasa, jika tuan-tuan dan puan-puan ada persoalan yang boleh saya jawab, saya akan jawab, dan boleh letakkan di ruang komen ataupun dalam Zoom ini ataupun di dalam Facebook kita yang insya-Allah saya akan baca, insya-Allah. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada minggu yang lalu kita telah membincangkan tentang munasabat. Ya, ini apakah keterhubungan di antara surah As-Sajadah dan surah Al-Insan? Kerana kita sebutkan bahawa dalam hadis yang sahih bahawa Nabi SAW membaca Alif Lam Tanzil, Hal ata 'alal insan, di dalam solat subuh pada hari Jumaat. Jadi kita melihat kepada kontens kedua-dua surah, yang ini daripada surah As-Sajadah dan juga surah Al-Insan, dan kita telah pun cuba merungkai beberapa kemungkinan sebab daripada Nabi membaca itu berdasarkan konten yang mana mewakili 3 persoalan kehidupan manusia, iaitu daripada mana manusia ini datang, kenapa manusia ini didatangkan, dan ke manakah pengakhiran kehidupan manusia. Dan kita juga telah membincangkan tentang kenapa Nabi SAW membaca surah As-Sajadah pada rakaat yang pertama dan surah Al-Insan pada rakaat yang kedua. Dia tidak hanya sekadar ia sebahagian daripada susunan mushaf. Yang ini dari sudut adabnya kita membaca surah yang berada di awal mushaf terlebih dahulu berbanding yang berada di akhir ataupun selepasnya. Iaitu dalam surah As-Sajadah, Allah Subhanahu wa taala banyak menceritakan tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan azab. Dan juga Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang bagaimana azab itu menyebabkan berlakunya penyesalan, berlakunya rasa keinginan keluar daripada siksaan yang Allah Subhanahu wa taala telah janjikan di hari akhirat. Tetapi segala bentuk penyesalan itu adalah tidak berguna. Manakala datangnya surah Al-Insan pada rakaat yang kedua memberikan motivasi dan semangat. Ini bagi orang-orang yang sujud dalam surah As-Sajadah. Jadi mereka ini mendapat nikmat-nikmat yang diceritakan secara detail di dalam surah Al-Insan. Dan kita sebutkan juga tentang bagaimana kedua-dua surah ini sangat berkaitan dengan hari kiamat,
ataupun berkaitan dengan hari Jumaat, kerana hari Jumaat ini adalah permulaan penciptaan Adam alaihissalam. Kerana hari Jumaat adalah hari pengumpulan manusia untuk memberikan nasihat, peringatan tentang tujuan kehidupan. Iaitu peringatan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga pada hari Jumaat dah juga akan berlakunya hari kiamat, yang mana kesemuanya itu disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Jadi surah As-Sajadah dan juga surah Al-Insan ini menjadi peringatan yang perlu diulang-ulang pada setiap hari Jumaat. Baik. Jadi di sana pada minggu awal dahulu, kita juga ada menyebutkan satu lagi hadis Nabi SAW berkaitan dengan surah As-Sajadah ini, iaitu Nabi SAW membaca surah As-Sajadah bersama dengan surah Al-Mulk. Tak ada suara. Saya rasa mungkin Puan Nik Roswati mungkin boleh join with audio. Biasa kalau tak ada suara tu mungkin ada masalah tu lah. Join with audio. Baik. Jadi dalam satu hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan tentang Nabi membaca surah As-Sajadah dan juga surah Al-Mulk, iaitu bukan pada hari Jumaat sahaja, bahkan Nabi baca hampir setiap malam. Bukanlah setiap malam, kerana ada Nabi SAW membaca surah yang lain, antaranya surah Az-Zukhruf dan sebagainya. Jadi Nabi SAW membaca surah As-Sajadah dan juga surah Al-Mulk, ini hampir setiap malam lah. Maksudnya dalam masa seminggu tu ada sahaja yang Nabi baca sebelum Nabi SAW tidur, membaca surah As-Sajadah dan juga surah Al-Mulk. Jadi ini satu lagi persoalan yang mungkin kita boleh lontarkan. Kenapa Nabi SAW memilih untuk membaca kedua surah ini sebelum daripada Nabi tidur? Kalau minggu lepas kita menjawab persoalan kenapa Nabi membaca surah As-Sajadah dan juga Al-Insan di dalam solat subuh pada hari Jumaat, pada minggu ini kita menjawab mungkin persoalan, iaitu kenapa Nabi SAW membaca ataupun tidak tidur. Daripada Jabir radhiyallahu anhu qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam la yanamu hatta yaqra'a bitanzilus sajadah wa bitabaraka. Nabi, daripada Jabir bin Abdullah berkata Nabi SAW tidak akan tidur melainkan setelah membaca surah As-Sajadah dan surah Al-Mulk. Jadi apa yang ada dalam surah As-Sajadah dan Al-Mulk? Yang mungkin surah As-Sajadah mungkin banyak dah kita dah ambil pada minggu yang lalu, tapi kita nak tengok perkaitannya dengan surah Al-Mulk. Yang ini kita sebut sebagai munasabah. Apa kemunasabahan, keterikatan di antara kedua-dua surah ini menyebabkan Nabi SAW memilih untuk membacanya sebelum tidur. Jadi insyaAllah pada minggu ini juga kita akan menjawab kepada persoalan tersebut. Jadi kita belum lagi masuk kepada tafsiran baik ayat. Yang ini kita cuba untuk merungkaikan persoalan-persoalan ini terlebih dahulu, supaya apabila kalau kita nak cuba mengamalkan pun, yang ini kita rasa lebih dekat dan kita rasa kita beramal dengan dalam keadaan sedar. Kenapa Nabi baca? Yang ini kita mengetahui paling kurang ada beberapa ayat yang kita akan petik, dan kita akan lihat bahawa kedua-duanya ada kesinambungan di antara ayat surah As-Sajadah dan juga ayat surah Al-Mulk. Baik. Jadi kalau kita tengok dari sudut tema terlebih dahulu, yang ini kedua-dua surah, setiap surah di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan tema-temanya yang dirungkaikan oleh para ulama berdasarkan nama surah itu dan juga
contents, apakah ayat-ayat yang terdapat di dalam surah tersebut. Baik, surah As-Sajdah dikatakan ini temanya itu adalah tentang penjelasan tentang kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pentadbir alam ini yang seharusnya orang beriman sujud pada keagungannya dengan rasa penuh takut dan juga harap. Adapun surah Al-Mulk, tema utama bagi surah Al-Mulk adalah penjelasan tentang hakikat sebenar kerajaan Allah dan kekuasaan yang hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Milik kerajaan dan kekuasaan secara mutlak di dunia dan juga di akhirat. Baik. Satu yang menariknya, surah Al-Mulk ini adalah surah yang mana diturunkan berdekatan ataupun hampir dengan surah As-Sajdah. Kalau tuan-tuan dan puan tengok pada nombor yang saya letakkan di sebelah nama surah ini, kan, ini surah As-Sajdah ini adalah surah yang ke-32. Turun kepada surah yang ke-32 di dalam mushaf. Manakala surah yang ke-75 turun. Adapun surah Al-Mulk adalah surah yang ke-67 dalam mushaf dan surah yang ke-77. Ini kalau di sudut penurunannya itu dia adalah surah yang berhampiran. Baik. Baru-baru ini ada persoalan tentang adakah turun kepada Nabi SAW surah by surah. Ini ada kadang-kadang turun satu surah sekaligus dan ada kadang-kadang turun ayat-ayatnya terlebih dahulu. Ada ayat-ayat di dalam surah tersebut terlebih dahulu. Jadi tak semestinya kita kata surah Al-Sajdah adalah surah yang ke-75. Mungkin ada ayat-ayat yang selepasnya ataupun selepas surah itu yang turun dahulu. Tapi cuma disebutkan oleh para ulama ini, yang ini ke-75 lengkap. Dan ke-77 lengkap. Secara lengkapnya turun kepada Nabi SAW. Sama mana lengkap itu turun sekaligus ataupun dia gabungan daripada penurunan beberapa ayat yang kemudiannya menjadi surah itu lengkap. Jadi surah As-Sajdah, surah yang ke-75 dan surah Al-Mulk adalah surah yang ke-77. Yang mana kita sebutkan pada awal minggu yang pertama, surah antara surah As-Sajdah dan surah Al-Mulk adalah ada surah Tur. Ini surah Al-Mu'minun 74, surah As-Sajdah 75, surah At-Tur 76 dan surah Al-Mulk 77. Yang menarik kita melihat, lalu saya sebutkan bahawa surah yang bermula dengan Alif Lam Mim di dalam Al-Quran adalah surah-surah yang mana diturunkan di hujung-hujung dakwah Nabi SAW di Makkah. Dan kesatuan tema daripada surah Alif Lam Mim yang turun kepada Nabi SAW ini diringkaskan dengan 3, iaitu kepimpinan, kerajaan dan juga kekuasaan. Yang mana dalam surah Al-Mulk Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang kerajaan dan kekuasaan itu hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita melihat dari sudut surah As-Sajdah dan surah Al-Mulk ada berkaitan di antara kedua-duanya dalam menceritakan tentang kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma beza daripada surah As-Sajdah dan surah Al-Mulk ini adalah dari sudut bagaimana ayat-ayat itu ditujukan kepada pembaca-pembaca. Jadi kalau surah As-Sajdah, ini kita tahu dalam Al-Quran ini, ayat-ayat Al-Quran khitab ataupun ayat itu ditujukan kepada golongan yang tertentu, tetapi dari sudut ibrahnya itu kita mengambil ianya secara umum. Dia ada satu kaedah di dalam ulumul Quran, al-ibratu bil umumil lafzi la bi khususin sabab. Itu kaedah dia. Yang ini maknanya ibrah
daripada ayat itu bukan dilihat dari sudut siapakah ayat itu ditujukan, ataupun dilihat dari sudut siapakah sebab nuzul ayat itu diturunkan. Tapi ibrah itu dari sudut hukum hakam ataupun pengajaran daripada sesuatu ayat itu berdasarkan lafaz-lafaznya yang umum yang boleh mencakupi semua manusia. Jadi sebab itu bila kita membaca Al-Quran, tidak hanya kita membaca ayat-ayat berkaitan dengan orang beriman, yang ini kita perlu intabih, kita perlu berikan perhatian. Tetapi ketika mana ayat-ayat menceritakan tentang kekufuran, tentang kemunafikan, yang ini kita cuba reflect diri kita, adakah kita mempunyai sikap-sikap yang demikian. Itu maksudnya kita mengambil ibrah itu bukan ayat itu ditujukan kepada siapa. Tetapi secara umumnya ia ditujukan kepada kita sebagai satu muhasabah, adakah kita mempunyai sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah SWT. Kalau sifat orang beriman, adakah kita bersifat dengan sifat orang beriman? Kalau sifat-sifat orang munafik, orang yang kafir, orang yang kufur, adakah kita telah berusaha menjauhi sifat-sifat tersebut? Baik. Dalam surah As-Sajadah, ini kenapa saya nak sebutkan benda ni? Sebab nanti bila kita melalui ayat-ayat dalam surah As-Sajadah dan surah Al-Mulk, kita akan nampak dalam surah As-Sajadah ni Allah Subhanahu Wa Taala banyak nak tujukan, dan bahkan tema ini pun menunjukkan kepada bagaimana orang beriman ini seharusnya respon, sikap orang beriman untuk sujud dan kepada keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun dalam surah Al-Mulk, lebih kepada cabaran dan juga nak menunjukkan kepada orang-orang yang rasa mereka mempunyai kerajaan yang hebat, mereka mempunyai kekuasaan, yakni orang-orang musyrikin, tetapi kerajaan Allah Subhanahu Wa Taala itu jauh lebih hebat, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala jauh lebih hebat. Nanti kita akan nampak nanti dalam surah Al-Mulk, Allah Subhanahu Wa Taala banyak datangkan ayat-ayat ni berbentuk cabaran. Cubalah kamu datangkan, cubalah kamu lihat balik. Yang ni sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala nak menjelaskan tentang hakikat. Yang ni kepada orang yang kufur, kepada orang yang musyrik, bahawa tidak ada kerajaan dan tidak ada kekuasaan yang lebih hebat berbanding kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala, baik di dunia ataupun di akhirat. Dan kerana apa? Kerana surah-surah Makkiyah ini, surah-surah yang diturunkan sebelum daripada hijrah Nabi SAW, berlatar belakangkan kekuasaan dan kerajaan orang-orang musyrikin, yang mana mereka rasa mereka berkuasa dan mereka mempunyai kerajaan pada waktu itu. Sedangkan Nabi SAW tidak mempunyai kerajaan, tidak mempunyai bala tentera. Nabi sebagai rakyat biasa yang tidak mempunyai kekuasaan. Ini dari sudut kemasyarakatan itu. Nabi SAW bukanlah dia berada di dalam kerajaan yang mempunyai kekuatan. Tetapi Nabi SAW ini adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai kekuasaan dan juga mempunyai kerajaan. Yang ini backup. Kalau kita bahasa kita mudah kata, walaupun Nabi ini dihantar kepada orang musyrikin, tidak mempunyai kerajaan dan kekuasaan, tetapi ada backup yang lebih besar, iaitu daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki semua kerajaan dan juga kekuasaan. Kerana Nabi SAW ini adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi utusan Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala sendiri akan jaga nabinya. Baik. Jadi kita boleh faham daripada surah As-Sajadah, khitab ataupun tujuannya itu ditujukan kepada orang beriman dan juga orang musyrikin. Dan juga surah Al-Mulk ini lebih kepada orang musyrikin, tentang nak menyatakan bahawa kerajaan dan kekuasaan yang ada pada mereka hanyalah terhad kerana hakikat sebenar kerajaan dan kekuasaan Allah adalah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, nanti kita akan nampak lebih jelas. Ya, ini dari sudut uslub ayat itu. Bagaimana ayat-ayat dalam surah As-Sajadah dan surah Al-Mulk diturunkan kepada manusia. Baik. Saya sebutkan tadi bahawa dalam surah As-Sajadah Allah Subhanahu Wa Taala
menyebutkan ayat-ayat berkaitan dengan azab itu lebih banyak berbanding nikmat. Yang mana kalau kita gandingkan dengan surah Al-Insan, surah Al-Insan pula Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang ayat nikmat lebih banyak berbanding azab. Yang ini dilengkap lah. Yang ini pada pagi subuh yang kita baca pada hari Jumaat. Tapi kalau kita tengok antara surah As-Sajadah dan surah Al-Nur, kedua-dua surah ini mempunyai ayat azab yang lebih banyak berbanding ayat-ayat nikmat dalam kedua-dua surah. Ini ayat yang berkaitan dengan nikmat ini dalam surah As-Sajadah hanya ada satu sahaja, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala sebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tidak ada seorang pun yang mengetahui satu persatu persediaan yang telah dirahsiakan untuk mereka dari segala nikmat yang amat indah dipandang dan menggembirakan sebagai balasan bagi amal soleh yang telah mereka kerjakan. Jadi nak tahu apakah nikmat yang dirahsiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu, maka kita baca surah Al-Insan. Kita tahu minuman daripada cawan yang cantik, yang ini ada pelayan-pelayan dan sebagainya yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Insan. Adapun dalam surah Al-Mulk juga, hanya satu ayat sahaja yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang ayat nikmat, iaitu orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang yang takut melanggar hukum Allah, khasyah Tuhannya semasa mereka tidak dilihat orang dan semasa mereka tidak melihat azab Allah, maka mereka beroleh keampunan dan pahala yang besar. Jadi nak sebutkan kepada kita bahawa kenapa ayat azab lebih banyak dalam surah Al-Mulk dan surah As-Sajadah menjadi pilihan kepada Nabi SAW untuk dibaca di dalam sebelum daripada tidur, adalah kerana nak membina rasa takut dan juga harap. Khaufan wa tama'a, khasyah, nak membina rasa takut dan juga harap kepada Allah Subhanahu Wa Taala kebaikan di dunia dan juga kebaikan di akhirat. Nabi SAW memberikan contoh kepada kita supaya kita tidak rasa selesa dengan amal yang kita sedia ada. Kita tidak hanya berpada kepada amal-amal yang khusus, amal-amal fardu ain yang diwajibkan kepada kita, solat, puasa, zakat, haji semata-mata. Tapi kita cuba untuk menambahkan amal-amal yang bersifat amal sunat, sama ada amal sunat ataupun amal-amal yang besar, seperti mana usaha kita dakwah dan juga usaha kita untuk memberikan peringatan kepada masyarakat, ahli keluarga dan sebagainya. Jadi maknanya kita tidak hanya berada di dalam zon selesa. Jadi kita tak rasa kita dah okey dah. InsyaAllah aku dah solat, dah puasa dah, zakat pun bayar, alhamdulillah. Ataupun kita rasa kita terlalu yakin kita memperoleh syurga. Yang ni sebab apa? Sebab kita ni orang beriman. Bila baca ayat-ayat orang beriman, rasa insyaAllah kita orang beriman. Tapi sejauh mana keimanan kita? Sedangkan para ulama sebut bahawa iman manusia ini yazid wa yanqus. Yang ni kita yazidu bi ta'ah. Kita akan tertingkat keimanan itu dengan ketaatan. Jadi maka sebab itu kita melazimi ketaatan, dan antaranya adalah kita melazimi membaca kedua-dua surah ini. Yang kedua, kenapa hikmah ayat azab menjadi pilihan Nabi SAW yang ini dibaca sebelum daripada tidur? Kerana nak memberikan kepada manusia kesedaran, sentiasa bersiap sedia. Kalau ulama tasawuf disebut sebagai sentiasa yaqazah. Yaqazah ni bukan bermakna dia sedar ataupun Nabi hadir di dalam ceramah dan sebagainya. Tak. Yaqazah ni jiwa ataupun hati yang sentiasa hidup, yang sentiasa bersiap sedia, yang sentiasa bangun
Jadi tidak tidur hati itu. Tidak lalai daripada perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh kan. Tidak lalai daripada perkara kerana mengingati hakikat hidup ini adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana yang kita sebut dalam pada minggu lepas. Ini tujuan daripada kehidupan manusia. Selain daripada memberikan ancaman kepada mereka yang tidak beriman. Ini bermakna ayat azab ini lebih banyak kerana apa? Hikmahnya bagi orang beriman, ini mereka bersiap sedia sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Jadi mereka rasa tak boleh malam itu dihabiskan semata-mata untuk tidur semata-mata. Tetapi malam itu perlu digunakan sebahagiannya ataupun sedikit daripadanya itu untuk memohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala khaufan wa tama'a, dengan penuh takut dan juga harap. Manakala ayat azab ini juga menjadi peringatan kepada orang-orang yang tidak beriman bahawa inilah penyesalan-penyesalan yang akan kamu lalui, akan kamu hadapi apabila kamu meninggalkan peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan kamu mengatakan peringatan yang datang itu sebagai am yaqulu naftarah. Kamu mengatakan bahawa peringatan-peringatan itu adalah dusta yang dibuat-buat oleh Nabi SAW. Dan hikmah daripada ayat azab yang lebih banyak di dalam Al-Quran, di dalam surah, kedua-dua surah ini, ialah dan dibaca oleh Nabi SAW sebelum daripada tidur adalah ini menunjukkan akhlak para anbiya dari sudut istiqamah dalam melakukan sesuatu perkara. Dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi SAW menyebutkan inna ahabba amal indallah adwamuha wa in qillah, atau kama qala Nabi SAW. Dan ini sesuatu amal yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah adwamuha, yang ianya berterusan walaupun ia hanyalah amalan yang kecil. Jadi mudah-mudahan ini kita boleh cuba untuk istiqamah membaca surah Al-Mulk dan juga surah As-Sajadah ni pada waktu malam sebelum daripada tidur. Paling kurang pun kita buka lah kaset ke, ataupun mana ada kaset lah sekarang ni kan. Ni paling kurang kita buka YouTube ke dan sebagainya. Kita mendengar bacaan-bacaan sambil kita menghayati. Ini bacaan daripada surah Al-Mulk dan juga surah As-Sajadah. Kerana yang pentingnya adalah isi kandungan di dalam surah tersebut yang perlu kita teliti di samping kita juga nak mengejar pahala membaca Al-Quran. Baik. Jadi kita tengok dari sudut apakah persamaan di antara kedua-dua surah ini, dan akhir sekali saya akan simpulkan kenapa Nabi baca dua surah ini. Jadi kita nak tengok dulu kenapa Allah Subhanahu Wa Taala dan bagaimana ataupun apakah mesej Allah Subhanahu Wa Taala di dalam kedua-dua surah ini, dan akhir sekali kita cuba simpulkan kenapa Nabi SAW baca sebelum tidur. Baik. Jadi surah Al-Mulk dan juga surah As-Sajadah ini dia mempunyai tanasub, dia mempunyai perkaitan di antara satu sama lain. Baik. Sebelum tu saya beri kredit lah kepada Ustaz Syahri Abdul Rahman, yang mana saya ambil poin-poin ini dari dalam buku beliau lah. Ini tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok buku beliau, Kompas Surah Al-Mulk. Di belakang ini beliau ada menyebutkan tentang tanasub di antara surah Al-Mulk dan juga surah As-Sajadah. Cuma saya olah sikit susunannya itu supaya kita nampak dari sudut kronologi. Jadi kronologi yang pertama iaitu Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan langit dan juga bumi. Alam yang mana sebelum daripada penciptaan manusia. Jadi sebelum ada manusia ini tak ada, Allah ciptakan alam ini dulu. Dan kenapa banyak
dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan penciptaan langit dan bumi. Yang ini saya sebutkan dulu dalam surah Yasin. Kalau mungkin tuan-tuan dan puan-puan ada bersama dengan saya surah Yasin dulu, saya sebutkan bahawa dalam Al-Quran ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang penciptaan langit dan bumi, ini menggambarkan kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana ciptaan Allah iaitu langit, yang ini merupakan alam yang tinggi. Yang ini dikatakan oleh Sya'rawi, Syekh Sya'rawi, dia menyebutkan bahawa langit ini adalah satu alam yang tinggi, satu alam yang tidak tercapai oleh manusia. Dia bersifat kekal, dia tidak berubah. Jadi ia dapat dirasai dengan melalui pancangan indera kita melihat kepada ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun bumi, ard, iaitulah satu ciptaan kepada manusia yang manusia boleh sentuh, manusia boleh lihat secara dekat, yang manusia boleh lihat secara langsung, yang ini bertafakur secara langsung dengan apa yang berlaku di bumi yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan kepada manusia. Jadi menunjukkan bahawa seolah-olah nak kata kepada kita atas, bawah, kiri, kanan, semuanya ada tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ada persoalan kat mana boleh beli buku Kompas Al-Mulk tu, yang ini boleh kontak dengan para paradigma Ibrah lah. Yang ini bawah Ustaz Syari. Saya beli di Shopee, Shopee paradigma Ibrah. Ada dalam Shopee. Mereka ada dalam Shopee. Baik. Jadi seolah langit dan bumi adalah atas dan bawah, kiri, kanan manusia ini, kesemuanya itu ada tanda-tanda penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau manusia tidak dapat melihat tanda-tanda penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala pada diri mereka, akibat asyik mendongak kan manusia kan, bila yang setakabur dia mendongak. Jadi tengok kepada langit. Langit itu lebih tinggi. Sebab itu dalam surah Al-Isra, satu perumpamaan yang menarik Allah Subhanahu Wa Taala sebut. Ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala kata, janganlah kamu berjalan di atas muka bumi ini dengan rasa sombong. Innaka lan takhriqal ard wa lan tablughal jibalu tula. Yang ini kamu berjalan sombong, ini mengangkat kepala. Kamu mengangkat kepala itu tidak akan lebih tinggi daripada gunung. Ini kita angkat kepala jalan, kalau ini menunjukkan jalan dalam bentuk kesombongan. Yang kamu nak sombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi gambarannya adalah jalan sambil mengangkat kepala dan kaki itu berentak-rentak. Rentak-rentak kaki. Sebab apa? Nak bagi bunyi, nak kata, ni tengok aku ni. Nak kata kesombongan manusia tu. Allah kata kalau kamu jalan angkat kepala pun, kepala kamu tak akan lebih tinggi daripada gunung. Kaki kamu yang kamu hentak kaki tu jalan nak bagi bunyi, nak menyatakan, ini aku mari ni, sedar. Ini tak akan hancur pun bumi tu. Takhriqul ard. Tak akan bergegar pun bumi, tak akan hancur pun bumi tu. Kamu seolah kata kamu nak sombong antara mana dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak sebutkan segala yang ada di langit dan di bumi ini, atas dan bawah, kiri, kanan kamu, sepatutnya menjadi peringatan kepada kamu untuk kamu mengambil peringatan daripada ayat-ayat kauniyat yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan. Jadi sebab itu banyak dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang penciptaan langit dan bumi. Baik, dalam surah As-Sajadah. Jadi kalau tuan-tuan dan puan tengok 32 ni maknanya surah As-Sajadah lah. 67 ni surah Al-Mulk. Baik. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyam summa istawa 'alal 'arsy ma lakum min dunihi min waliyyin wala syafi'. Afala tatazakkarun. Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian ia bersemayam di atas arasy. Kamu tidak akan beroleh sebarang penolong dan pemberi syafaat selain daripada Allah. Oleh itu tidakkah kamu mahu insaf dan mengambil iktibar?
Dalam surah Al-Mulk Allah Subhanahu wa taala sebut allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Dialah yang telah mengaturkan kejadian 7 petala langit yang berlapis-lapis. Engkau tidak dapat melihat pada ciptaan Allah yang Maha Pemurah itu sebarang keadaan yang tidak seimbang dan tidak munasabah. Jika engkau ragu-ragu maka ulangilah pandanganmu, dapatkah engkau melihat sebarang kecacatan. Baik. Jadi kalau kita tengok dalam dua ayat ini, dalam dua surah ini, saya tidaklah ingin mentafsirkan satu ayat tu baik ayat, kerana di antara surah Al-Mulk dan juga surah As-Sajadah ni ada 10 persamaan. Jadi kalau kita nak tafsir satu-satu ayat itu mungkin kita tidak ada kesempatan masa. Cuma kalau kita lihat daripada kedua-dua ayat ini, yang pertama daripada surah ayat As-Sajadah, Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan kepada kita mengenai penciptaan langit dan bumi dalam tempoh 6 masa. Apa itu 6 masa? Nanti tuan-tuan dan puan-puan tengok dah ada persoalan itu. Apa maksud 6 masa? Jadi stay tune, ini saya akan huraikan di dalam tafsiran baik ayat nanti dalam surah As-Sajadah. Cuma secara ringkasnya 6 masa ini bukan bermakna 6 hari. Ini tuan-tuan boleh ambil take note dulu. 6 masa ini bukan bermakna 6 hari Isnin sampai Sabtu contoh, bukan. Bukan maksudnya 6 hari. 6 masa ini ada tafsiran dia yang lain. Cuma dia bukan 6 hari. Cuma daripada 6 masa, kenapa hikmah Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan 6 masa ini? Kerana yang pertama dari sudut susun atur yang lengkap dan sempurna. Yang ini Allah Subhanahu Wa Taala nak mengajar kepada kita. Yang ini dalam urusan kehidupan kita ini, kita perlu ada susun atur yang lengkap dan sempurna. Allah Subhanahu Wa Taala boleh menciptakan langit dan bumi ini tanpa masa, ataupun dengan waktu yang sekejap. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kun, maka terjadilah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki. Tapi masa yang dimaksudkan di sini, dia bukanlah masa bilangan hari. Yang ni ayam ini dia menunjukkan kepada zaman. Ini saya dah sebut dah. Ayam ni dia hanya menunjukkan kepada zaman. Yang ni waktu, iaitu waktu bukan bilangan hari tetapi jenis apa yang ada di langit dan juga di bumi. Ada 3 perkara yang berada di langit dan ada 3 perkara yang ada di bumi. Yang mana ketiga-tiga itu campur jadi 6, jadi 6 perkara. Jadi perbuatan penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia ini dia berkaitan dengan masa. Kerana masa itu diciptakan, kemudian makhluk kesemuanya berada di dalam masa. Dia faham Maknanya masa, Allah Subhanahu Wa Taala tidak berkaitan dengan masa. Tapi penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang ini berkaitan dengan masa kerana semua penciptaan itu adalah makhluk. Jadi makhluk ini semuanya berada di dalam masa. Dia faham? Makhluk semuanya berada di dalam masa, dan masa itu paling mudah untuk kita mengetahui masa adalah dengan hari. Dia bukan hari Isnin sampai Sabtu, bukan. Tapi dia adalah berada di dalam 6 masa, kerana 6 itu menunjukkan kepada apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Saya akan terangkan lanjutlah dalam ayat yang keempat dalam surah As-Sajadah nanti. Cuma sebutkan kepada kita, dia menunjukkan kepada tadarruj, kepada Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan step by step, mengajar kita step by step, mengajar kita untuk ada ketelitian dalam perkara yang kita buat. Adanya usaha untuk mencapai kesempurnaan dalam apa yang kita lakukan. Cukuplah kita memahami ibrah itu terlebih dahulu. Baik. Jadi kalau kita tengok ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang penciptaan langit dan juga bumi dalam surah As-Sajadah, Allah kata malakum min dunihi min waliyyun wala syafi'. Jadi ayat ini boleh jadi kepada orang beriman, boleh jadi kepada orang yang musyrikin. Kerana orang musyrikin yang menyembah berhala, mereka mengatakan bahawa berhala inilah yang menjadi syafaat kepada mereka
Yang ini kami menyembah berhala ini kerana apa? Kerana sebagai perantara. Tapi Allah kata malakum min dunihi min waliyin, tidak ada perantara, tidak ada penolong, tidak ada yang pemberi syafaat melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai gitu ia juga kepada orang beriman. Jika orang beriman yang mana nak mengambil orang musyrikin ataupun orang yang kufur sebagai penolong ataupun pemberi syafaat, maka tidak ada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh memberikan syafaat. Dan surah Al-Mulk, kita tengok surah Al-Mulk yang saya sebutkan tadi di awal. Allah Subhanahu Wa Taala sebut allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Ya, ini Allah Subhanahu Wa Taala mencabar manusia untuk mencari kelemahan di sebalik penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala langit yang bertingkat-tingkat tersebut. Sebab tu saya sebutkan tadi, kita faham keadaan surah itu diturunkan, ya ini surah As-Sajadah kepada orang beriman dan juga orang musyrikin, dan surah Al-Mulk ini lebih kepada nak beritahu kepada orang musyrikin tentang Allah lah kuasa yang lebih besar. Jadi ayat-ayatnya itu datang dalam bentuk cabaran. Cubalah kamu mencari kelemahan Allah Subhanahu Wa Taala. Kesempurnaan itu Allah Subhanahu Wa Taala sebut dengan penciptaan langit dan bumi dalam 6 masa, dan ketinggian penciptaan itu yang kamu tak terjangkau, yang tak terlihat, yakni sab'a samawat, 7 tingkat yang bertingkat itu tidak terlihat oleh manusia. Jadi bagaimana manusia nak mengatakan bahawa adanya kekurangan pada penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi kalau kita tidak mengetahui, contoh kalau kereta rosak, yang rosaknya itu adalah di bahagian enjin. Kalau kita tak buka tengok, jadi kita mungkin tak tahu di manakah di bahagian enjin tu yang rosak, ada kerosakan. Sebab apa? Sebab kalau kita tak tengok, kita tak nampak. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, walillahi masalil a'la. Apa yang saya nak sebutkan bahawa penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala ada yang kita nampak, dan di atas langit itu tidak ada banyak lagi perkara yang kita tidak nampak. Jadi bagaimana kita nak mengatakan bahawa ada kelemahan pada penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala sedangkan kita tak dapat dari sudut nikmat, dari sudut kebesaran Allah secara keseluruhannya pun kita tidak nampak. Macam mana kita nak cari kelemahan? Boleh faham? Ini macam contoh apa ni, dalam selain daripada langit, apa yang dekat dengan kita juga adalah dari sudut yang berada di dalam lautan. Yang mana di dalam lautan, kalau kita tengok deep ocean kan, deep ocean, yang ini apa nama lautan yang dalam itu, di bawah lautan yang dalam ini ada binatang-binatang yang pelik-pelik, dan ada lagi yang tidak dapat orang kata apa, ditentukan jenis-jenisnya. Jadi nak sebutkan bahawa penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala ini sangat luas. Yang lemah itu adalah manusia. Bukan yang lemah itu adalah penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana seluruh penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala pun manusia tidak dapat nak mengetahuinya, maka yang lemah itu adalah manusia. Baik. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang penciptaan manusia dengan sempurna. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Ini dua ayat yang menarik kerana ia berkaitan dan juga seolah seakan sama. Allah Subhanahu Wa Taala sebut mula dalam surah Al-Mulk, qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Katakanlah wahai Muhammad, Allah yang menciptakan kamu daripada tiada kepada ada dan mengadakan bagi kamu pendengaran, penglihatan serta hati untuk kamu bersyukur, tetapi amatlah sedikit daripada kamu bersyukur. Jadi dua ayat ni kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok seakan sama, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang nikmat yang Allah beri, pendengaran, penglihatan dan juga mata hati. Baik. Persoalannya,
Yang ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah As-Sajdah. Allah kata summa sawwahu wa nafakha fihi min ruh. Yang ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut Allah meniupkan ruh. Kan? Kerana ruh ini menjadi perkara utama menyebabkan manusia ini boleh sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini bukan sekadar fizikal. Bukan ketika mana kita sujud sajadah, kita sujud fizikal. Tapi sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini sujud, iaitu sujud dengan ruh. Jadi sebab itu, syaitan ataupun iblis ini, mereka tak mau sujud kerana sujud itu bukan sekadar fizikal. Tapi keimanan kepada Allah, keimanan ketaatan kepada Allah, ia berkaitan dengan ruh. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah As-Sajdah, summa sawwahu wa nafakha fihi min ruh. Dalam surah Al-Mulk, Allah Subhanahu Wa Taala qul huwallazi ansha'akum. Ansha'a ni apa beza je dengan khalaqa? Ansha'a ni menunjukkan bahawa Allah menciptakan manusia ni step by step. Ansha'a ni maksudnya dia seolah macam mendirikan. Ini maknanya Allah ciptakan manusia ni step by step. Yang ni kita ada bermula daripada air mani, kemudian menjadi segumpal daging, kemudian diletakkan tulang dan sebagainya, itu dipanggil ansha'a. Ini menunjukkan bahawa manusia ini diciptakan step by step. Kerana ia menunjukkan kepada kekuasaan dan kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan sekadar di langit kamu tak akan nampak kekurangan Allah Subhanahu Wa Taala, pada diri kamu pun yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan, kamu tidak akan nampak sebarang kekurangan, kesempurnaan. Kalau kamu nampak kekurangan, itu adalah kerana kita yang tak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia, Allah kata allazi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Allah Subhanahu Wa Taala mencipta manusia ni sebaik-baik ciptaan. Kalau kita nampak pada diri kita kekurangan, bermakna bukan kekurangan sebenarnya ada pada diri kita, tetapi kita sebenarnya kurang bersyukur. Allah kata qalilan ma tashkurun. Kenapa kita rasa orang tu mungkin dari sudut ada kelebihan yang tertentu, mungkin dari sudut kecantikan ke, ataupun dari sudut rezeki dan sebagainya. Bukan kekurangan sebenarnya pada diri kita atas ciptaan Allah, tapi disebabkan kurangnya kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab itu kita rasa diri kita kurang. Allah kata qalilan ma tashkurun. Kerana nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan manusia ni, Allah ciptakan sempurna. Apa yang ada, rezeki semua Allah ciptakan sempurna. Jadi kalau ada kekurangan, maka kita rujuk pada bagaimana kita syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan persoalan, kenapa dalam kedua-dua surah ini Allah Subhanahu Wa Taala mendahulukan pendengaran, kemudian penglihatan dan juga hati? Kenapa pendengaran? Dalam ayat Al-Quran, banyak ayat Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa menyebutkan tentang Allah mendahulukan pendengaran, kemudian baru penglihatan. Kerana mukjizat Nabi SAW adalah Al-Quran yang berbentuk hissi. Yang mana manusia ini, bila kita tengok Al-Quran, bila Al-Quran kan mushaf, kita ambil mushaf, kita tengok Al-Quran, dengan pandangan mata kasar kita terhadap Al-Quran, kita tak akan nampak apa mukjizat daripada Al-Quran itu. Jadi bila kita mendengar, ini bermakna kita membaca Al-Quran, dan Nabi SAW sendiri ketika mana Al-Quran diturunkan, yang ini belum ada lagi catatan ataupun pengumpulan. Nabi membaca kepada para sahabat. Nabi membaca kepada orang musyrikin. Jadi sebab itu didahulukan pendengaran. Kerana apa? Daripada pendengaran inilah permulaan kepada penerimaan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mendengar ayat-ayat Al-Quran. Kemudian daripada ayat Al-Quran ini, maka kita melihat apa? Melihat peribadi Nabi SAW. Sebagaimana yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, kana khuluqul Quran. Ini akhlak Nabi SAW itu adalah Al-Quran. Jadi menunjukkan bahawa pendengaran, kemudian penglihatan. Pendengaran ayat Al-Quran dan ayat Al-Quran itu diterjemah antaranya dalam bentuk penglihatan melihat peribadi Nabi SAW. Tetapi pendengaran dan penglihatan ini tidak akan bermanfaat kalau tidak ada afidah.
kalau tidak ada hati yang mana nak melihat, hati melihat macam mana, hati yang merasai, hati yang merasai apa yang didengari dan apa yang dilihat, hati yang nak beriman apa yang didengari dan apa yang dilihat. Orang musyrikin, mereka mendengar apa yang Nabi SAW sampaikan, ayat-ayat Al-Quran. Mereka melihat peribadi Nabi SAW, tetapi mereka tidak mempunyai hati yang bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka menolak dakwah Nabi SAW. Jadi sebab itu, kenapa susunan kedua-dua ayat dalam surah As-Sajadah dan juga surah Al-Mulk dimulakan dengan pendengaran, penglihatan dan juga hati. Kerana permulaan kepada hidayah itu adalah pendengaran. Ini ayat-ayat Al-Quran. Sebab itu dalam Al-Quran, dia ada yang ulama sebut sebagai i'jaz sima'i. I'jaz sima'i. Ini Al-Quran ni, tanpa kita faham pun, bila kita dengar ayat Quran ni, kita rasa tenang. Kalau bayi pun, ini bayi mendengar ayat Quran, dia rasa tenang. Kita pun rasa tenang. Mungkin kita tak faham surah, tapi bila kita dengar bacaan mungkin imam-imam Haramain ke, kita rasa tenang. Kerana dia ada i'jaz sima'i. Ini kita mendengar, itu pun telah menyebabkan kita rasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi kalau kita melihat kepada di sebalik apa yang diterjemahkan daripada Al-Quran, daripada peribadi Nabi SAW, dalam hadis Nabi SAW, dan kita mengambilnya dengan hati yang penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia berkaitan penciptaan manusia ini, berkaitan tentang bagaimana kita nak mengambil, nak mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian yang ketiga, air sebagai sumber dan juga simbol kepada kehidupan. Apa beza sumber dan sumber ni makna, yang ni kita perlukan air untuk hidup. Simbol ini bermakna air itu adalah satu bentuk kewajipan yang menggambarkan adanya kehidupan. Jadi tempat yang tak ada air, kering kontang, jadi biasa digambarkan tempat yang tidak ada kehidupan. Jadi sumber dan juga simbol. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah As-Sajadah, Allah kata, awalam yarau anna nasuqul ma'a ilal ardil juruzi fanukhriju bihi zar'a ta'kulu min wa an'amuhum wa anfusuhum afala yubsirun. Dan tidakkah mereka yang tidak mahu taat dan bersyukur itu melihat bahawasanya kami mengarahkan turunnya hujan ke bumi yang kering kontang, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman-tanaman yang daripadanya dimakan oleh binatang-binatang ternak mereka dan mereka sendiri. Maka mengapa mereka tidak mahu memerhati semuanya itu supaya taat dan bersyukur. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ayat ini yang hampir sama dengan ayat ini adalah dalam surah Yasin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh tengok balik dalam page Akademi Tadabbur, ini surah Yasin. Cari surah Yasin yang saya telah tafsir dan tadabburkan. Surah Yasin ni Allah ceritakan tentang air yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada manusia, tetapi manusia ini ramainya yang tak bersyukur. Kemudian Allah berikan kepada manusia ni penciptaan an'am. Kenapa Allah berikan dan Allah sebutkan ternakan? Kerana ternakan ini merupakan salah satu lagi tanda kesempurnaan nikmat Allah kepada manusia. Kerana an'am ni maknanya binatang ternakan ni Allah ciptakan kepada manusia dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala tundukkan kepada manusia. Kalau binatang bukan ternakan, ya ini manusia tak boleh nak menaiki ataupun nak menjadikan ia sebagai tunggangan dan juga tak boleh menjadikan ia sebagai makanan. Jadi binatang ternak ni, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran nak menggambarkan kesempurnaan nikmat kepada manusia? Kerana bukan sekadar Allah menciptakan binatang ternakan kepada manusia, tetapi Allah memberikan kemampuan untuk manusia untuk ini mengawal binatang tersebut, sama ada untuk sembelih makan ataupun untuk menjadikan kenderaan. So kehidupan manusia dapat diteruskan apabila adanya an'am, adanya binatang ternakan. Dan binatang ternakan itu mereka mendapat kehidupan daripada mana?
daripada makanan yang sumbernya adalah daripada tanaman-tanaman. Dan tanaman itu bagaimana ia tumbuh? Tidak lain dan tidak bukan adalah kerana kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang menurunkan air hujan. Menurunkan air daripada langit ke bumi yang menyebabkan binatang, menyebabkan tanaman itu dia tumbuhnya tanaman dan binatang ternakan boleh makan. Nampak tak kesempurnaan nikmat itu? Dia ada chain dia. Dia ada silsilah dia itu. Dan wa anfusuhum, bukan sekadar binatang ternakan, tapi diri kamu juga adalah salah satu tanda bahawa kamu juga memerlukan air untuk kehidupan. Tidakkah manusia melihat, yubsirun, melihat bukan sekadar melihat, tapi melihat tanda-tanda kebersaan Allah Subhanahu Wa Taala supaya taat dan juga bersyukur. Baik. Kemudian kalau kita tengok dalam surah Al-Mulk, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, "Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in." Sekali lagi dalam bentuk cabaran Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan. Katakanlah lagi, bagaimana fikiran kamu sekiranya air kamu hilang lenyap di telan bumi? Maka siapakah selain Allah yang dapat mendatangkan kepada kamu air yang sentiasa terpancar mengalir? Mengenai cabaran Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang kafir untuk menghasilkan air Zam-Zam. Kerana air Zam-Zam ni ada di Makkah. Mereka sendiri seandainya Allah hapuskan air mengalir untuk mereka selama ini. Baik, tuan-tuan, kalau kita tengok dari sudut sejarah, selepas daripada zaman Nabi Ismail AS, ada berlaku di Mekah ni beberapa maknanya lepas air itu terpancar pada zaman Nabi Ismail AS, ini adanya kehidupan di Mekah. Jadi sebab itu kita kata air itu sebagai simbol kehidupan. Maksudnya bila ada air, menunjukkan bahawa di situ adalah tempat yang boleh dijadikan ataupun adanya kehidupan. Baik, jadi di Mekah di Tanah Hijaz itu berlaku ataupun adanya kehidupan. Dan berlalunya zaman, bila berlaku peperangan di dalam Mekah itu, di kawasan Mekah itu, menyebabkan tempat air Zam-Zam ini tertimbus. Yang ini tuan-tuan boleh baca dalam sirah. Yang ini sebelum, ini sirah ni sebelum daripada kelahiran Nabi SAW lagi. Yang ini kisah bagaimana Abu Abdul Muttalib, datuk Nabi SAW, menjumpai telaga Zam-Zam. Yang ini sebelum daripada itu berlaku peperangan yang menyebabkan tempat kawasan air Zam-Zam ni tertimbus. Jadi Makkah ini kering kontang, tak ada air. Jadi bila mana Abdul Muttalib, Allah izinkan ataupun Allah SWT memberikan ilham lah kita katakan kepada Abdul Muttalib melalui mimpi beliau. Yang ini beliau nampak ataupun tahu di manakah tempat air Zam-Zam itu tertimbus. Jadi bila dia pergi ke tempat tu, mereka korek balik, mereka jumpa tempat telaga air Zam-Zam. Sebab ini adalah salah satu permulaan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala nak memuliakan keluarga Abdul Muttalib. Ini keluarga Nabi SAW lah. Ini bagaimana pengaruh Abdul Muttalib itu disebabkan dia menjumpai tempat air Zam-Zam itu, yang mana ilham Allah Subhanahu Wa Taala berikan, menyebabkan mereka ini adalah satu kaum yang berpengaruh di kawasan Mekah pada ketika itu. Jadi nak sebutkan bagaimana dahulunya mereka pernah kehilangan air yang mana lenyap daripada tempat ni. Ini tak ada. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala lah yang memberikan ilham kepada Abdul Muttalib untuk menggali semula telaga Zam-Zam itu. Jadi bagaimana kalau pendapat kamu Allah Subhanahu Wa Taala menghilangkan semula air itu? Maka Mekah ini tak akan jadi tempat sebagai tempat disebut sebagai Ummul Qura, sebagai tempat yang mana datang pedagang-pedagang untuk berehat daripada atas, daripada Syam dan daripada bawah, daripada Yaman dan sebagainya. Yang ni Mekah ini dia center. Kerana adanya air, adanya kawasan tempat perdagangan dan sebagainya. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala hilangkan
air Zam-Zam ini, tempat telaga tu, maka tidak ada apa yang berbaki kepada manusia. Dia menyebutkan bahawa air itu sebenarnya sangat dekat dengan manusia sebagai sumber kehidupan manusia, dan juga dia sumber kehidupan bukan sekadar pada manusia dan juga kepada seluruh makhluk di atas muka bumi. Dan juga simbol kehidupan kepada hati manusia. Kerana apa? Air di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala kadang-kadang menyebutkan tentang wahyu Allah Subhanahu Wa Taala itu seperti air yang turun kepada manusia. Air hujan turun kepada manusia menyebabkan tanaman itu hidup semula. Yang Al-Quran turun kepada manusia menyebabkan hati-hati manusia ini hidup semula. Baik, kemudian yang keempat. So, tadi kita sebut tentang penciptaan langit dan bumi, kemudian penciptaan manusia, adanya manusia. Untuk manusia ini hidup, maka adanya air, apa kronologinya, dan kehidupan manusia ini bukan semata-mata adanya air. Tapi manusia ini adalah makhluk sosial yang perlu kepada hubungan di antara manusia. Jadi hubungan di antara manusia ini berlaku bagaimana? Dengan cara bermusafir. Ini kita pergi dalam kalau orang terdahulu maknanya adanya hubungan dari sudut perdagangan. Jadi perdagangan ini perlu kepada pemusafiran. Pergi musafir ke Syam ke Yaman ke dalam surah Al-Quraisy, surah Quraisy, Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang ini pada waktu musim panas mereka pergi berdagang, pada waktu musim sejuk ini mereka ada tempat mereka pergi berdagang. Baik. Jadi dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang pemusafiran. Ini dalam surah As-Sajdah Allah Subhanahu Wa Taala sebut, awalam yahdilahum kam ahlakna min qablihim minal quruni yamshuna fi masakinihim inna fi dzalika laayat afala yasma'un. Dan belumkah lagi ternyata kepada mereka yang kafir itu bahawa kami telah binasakan beberapa banyak daripada kaum-kaum yang kufur ingkar dahulu daripada mereka. Padahal mereka sekarang berulang-alik melalui tempat tinggal kaum itu. Ini pemusafiran. Sesungguhnya kebinasaan kaum-kaum itu mengandungi keterangan-keterangan untuk mengambil iktibar. Oleh itu, tidakkah mereka mahu mendengar dan insaf? Baik. Ayat surah As-Sajdah ayat 26 ini. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan, ini bukan sekadar kita bermusafir. Tetapi permusafiran kita di atas muka bumi itu adalah untuk mengambil ibrah daripada tempat-tempat yang mana jika Allah Subhanahu Wa Taala musnahkan kaumnya, maka kita mengambil ibrah dari sudut ini kita menjauhkan diri daripada kejahatan yang dilakukan oleh kaum yang dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu saya dulu waktu saya belajar di Jordan dulu, dia ada satu tempat, mungkin tuan-tuan dan perempuan pun tahu, Laut Mati kan. Bila pergi di Laut Mati ni, selalu rakan-rakan sebutkan, kadang-kadang sini sebutkan bahawa kita nak kena rasa bahawa tempat ini adalah tempat laknat. Ini kaum Nabi Lut yang mana diterbalikkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di kawasan Laut Mati tu. Jadi makna kita pergi tu bukan semata-mata nak pergi terjun dalam Laut Mati tu terapung kan. Yang tu memang betul lah terapung. Tapi kita nak mengambil ibrah daripada bagaimana Allah memusnahkan kaum ini disebabkan keingkaran mereka terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Disebab itu dalam hadis juga ada disebutkan ketika mana sahabat melalui tempat-tempat orang yang dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi suruh jalan cepat. Ini cukuplah kita mengambil pengajaran, jadi kita jangan berlama-lama di tempat orang yang dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut juga dalam surah Al-Mulk, Allah kata, "Huwallazi ja'ala lakumul arda zalulan famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusyur." Dialah yang menjadikan bumi bagi kamu mudah digunakan, maka berjalanlah di merata-rata curug rantaunya, serta makanlah daripada rezeki yang dikurniakan oleh Allah, dan ingatlah kepada Allah jualah tempat kamu kembali, bangkit dihidupkan semula, maka hargailah nikmatnya dan takutilah kemurkaannya. Jadi dalam ayat yang ke-15 surah
Al-Mulk ni Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan agar manusia ni berjalan di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala, mencari rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala agar manusia ini syukur dan juga takut kepada kemurkaannya. Jadi nak sebutkan kehidupan tadi, air, adanya kehidupan dan pemusafiran adalah satu bentuk yang perlu kerana manusia ini adalah makhluk sosial, tetapi pemusafiran itu mestilah dengan tujuan kerana Allah, mencari rezeki kerana Allah. Bila mencari rezeki kerana Allah, maka kita akan takut mengambil rezeki yang haram. Ini kita mencari rezeki yang halal. Dan dalam masa yang sama, bila berlakunya permusafiran itu, maka kita mengambil ibrah daripada perjalanan. Mungkin sekarang ini kita tak terasa. Mungkin dulu kita nak pergi ke pejabat, kadang-kadang mengambil masa yang lama. Mungkin kita duduk jauh daripada tempat kita. Jadi dalam masa kita berjalan nak pergi ke tempat kerja kita tu, kita melalui banyak tempat. Jadi kita nak melihat apa yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan ataupun kelakuan manusia dan sebagainya sebagai salah satu ibrah, pesanan kepada diri kita. Baik. Kemudian yang kelima, selepas daripada adanya penciptaan, adanya kehidupan, maka sudah tentunya selepas daripada kehidupan adanya kematian. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah As-Sajdah, Allah kata, "Qul yatawaffakum malakul maut allazi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un." Katakanlah wahai Muhammad, nyawa kamu yang diambil oleh malaikat maut yang ditugaskan berbuat demikian ketika mana habis ajal kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Tuhan kamu untuk menerima balasan. Jadi ayat ini adalah nak menunjukkan kepada kita bahawa setiap manusia itu telah diwakilkan ke atasnya malaikat maut. Maknanya wukila bikum. Yani setiap daripada manusia itu Allah Subhanahu Wa Taala dah tentukan ajalnya. Malaikat maut ni pun dah bersedia mengambil nyawa manusia bila sampainya ajal manusia. Jadi menunjukkan bahawa kematian itu adalah satu benda yang pasti. Kerana daripada sebelum dilahirkan, jadi dalam surah As-Sajdah kan Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang peniupan roh. Dalam hadis kita baca, ketika mana Allah tiupkan roh, tidak hanya sekadar Allah tiupkan roh, tapi Allah dah tentukan dah 4 perkara dari sudut ajal, kematian, rezeki, pasangan dan sebagainya. Allah Subhanahu Wa Taala dah tentukan kepada manusia. Jadi nak sebutkan bahawa setiap manusia itu telah diwakilkan bila dia akan mati. Maksudnya diwakilkan malaikat maut, maksudnya telah ditentukan kepadanya waktu kematiannya. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Mulk, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizur ghafur." Dialah yang mentakdirkan adanya mati dan hidup untuk menguji dan menzahirkan kepada kamu siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan ia Maha berkuasa lagi Maha pengampun bagi orang yang bertaubat. Jadi Allah sebutkan bahawa dalam surah Al-Mulk mengenai kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala yang mampu mentadbir kematian dan juga kehidupan. Kenapa kematian? Kematian ni khalaqal maut. Salah satu tafsirannya adalah kehidupan dunia. Kerana kehidupan dunia inilah kehidupan yang tempat kita meninggal. Yang tempat kita tinggalkan. Ini tempat itu akan mati. Dan kehidupan sebenar wal hayah itu kehidupan yang sebenar. Kehidupan itu adalah ketika mana kita berada di hari akhirat. Ini sebab itu didahulukan maut. Kalau kita fikir sepatutnya hidup dulu baru mati. Tapi mati dulu kerana dunia ini adalah tempat kematian. Dan akhirat itu adalah tempat kehidupan yang sebenar dan kekal. Maka Allah Subhanahu Wa Taala sebut bahawa kematian itu pasti. Di dunia Allah Subhanahu Wa Taala mewakili malaikat maut, dan juga dunia ini adalah tempat mati. Tempat untuk kamu tinggalkan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala liyabluwakum. Di dunia ni kehidupannya untuk apa? Untuk memberikan ujian kepada manusia siapakah yang lebih baik amalan. Kerana pengakhiran manusia hanya ada 2. Kita akan sebut nanti pengakhiran manusia hanya ada 2. Pengakhiran yang baik kerana mendapat keampunan Ghafur,
atau pengakhiran yang manusia ini dibalas dengan amalan ataupun perkara jahat yang mereka buat setimpal oleh Allah yang berautoriti, iaitu Wahuwal Aziz. Baik. Kemudian yang keenam. Yang keenam dalam surah As-Sajadah dan juga surah Al-Mulk, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan juga tentang kalau kematian itu satu benda yang pasti, maka kiamat juga adalah satu benda yang benar akan berlaku. Manusia ni antara dua. Sama ada dia akan berlaku kiamat kecil pada diri dia, maknanya dia mati sebelum datangnya kiamat yang besar, ataupun dia mati ketika mana berlakunya kiamat. Ini kiamat yang benar-benar akan berlaku. Jadi dalam surah As-Sajadah, Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang wa yaquluna mata hadzal fatu in kuntum shadiqin, dan mereka bertanya, bilakah datangnya hari pembukaan bicara yang dikatakan itu, jikalah kamu betul kamu orang-orang yang benar. Maka jawabnya, qul yaumal fathi la yanfa'ul ladzina kafaru imanuhum wala hum yunzarun. Katakanlah wahai Muhammad, tidak perlu diketahui masa datangnya, tetapi mesti dipercayai bahawa hari pembukaan bicara itu pasti akan datang. Tidak ada gunanya lagi kepada orang-orang kafir kiranya mereka hendak beriman, dan mereka pula tidak akan diberikan tempoh untuk berbuat demikian. Sebab itu dalam surah As-Sajadah dan juga surah Al-Mulk nanti kita akan sebutkan, ada kedua-duanya melafazkan lafaz penyesalan, rasa menyesal kan, kerana sombong di dunia. Jadi ayat surah As-Sajadah 28-29 ni adalah mengenai jawapan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi SAW seandainya Nabi SAW dicabar untuk mendatangkan hari kiamat. Dan sama juga dalam surah Al-Mulk, Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin, dan mereka yang ingkar berkata, bilakah datangnya hari kiamat yang dijanjikan itu, jika betul kamu orang-orang yang benar. Maka disebutkan, katakanlah wahai Muhammad, qul innamal ilmu indallah wa innama ana nadhirun mubin. Sesungguhnya ilmu pengetahuan tentang masa hanya pada sisi Allah, dan sesungguhnya aku hanyalah seorang rasul memberi peringatan dan amaran yang terang dan juga nyata. Jadi sebab itu persoalan tentang kiamat ini, tuan-tuan dan puan-puan, hari ini pada zaman, pada waktu sekarang ni yang kita sebutkan dan para ulama sebutkan bahawa kita berada di waktu akhir zaman. Kadang-kadang kita ditakutkan dengan berlakunya kiamat. Jadi dari sudut nanti 15 Ramadan nanti akan berlakunya dukhan, akan berlaku pandemik yang sekarang ini, virus sekarang ini menunjukkan kepada akhir zaman dan sebagainya, menunjukkan bahawa dah nak dekat kiamat. Jadi kalau kita tengok dalam ayat-ayat dalam Al-Quran, yang pertama, tidak ada siapa pun tahu tentang bilakah kiamat. Memang benar kita berada pada akhir zaman, tapi kita tidak tahu bahawa bilakah sebenarnya berlaku hari kiamat. Bahkan Nabi SAW sendiri sebut, aku hanyalah memberi peringatan. Bilakah hari kiamat itu adalah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. So kita tak ada ataupun tak boleh nak predict bilakah waktu yang tepat. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tengok dalam hadis-hadis Nabi SAW, ketika mana ditanyakan tentang kiamat, Nabi tak jawab. Kiamat ini dari sudut macam-macam bilanya ia berlaku, tapi Nabi tanya kepada orang tersebut, apakah yang kamu madza a'dadtalaha, apakah yang kamu sediakan untuk berlakunya kiamat. Sebab apa? Kalau tak berlakunya kiamat besar kepada manusia, akan berlaku kiamat kecil, iaitu kematian. Maka kalau kita bersedia untuk mati, insya-Allah kita juga akan bersedia untuk berlakunya hari kiamat. Baik. Yang ketujuh, selepas daripada kematian, selepas daripada berlakunya kiamat, maka manusia ni akan ditentukan pengakhirannya. Sama ada pengakhiran itu baik kepada manusia ataupun pengakhiran itu sebaliknya. Allah Subhanahu Wa Taala sebut pengakhiran yang baik bagi orang yang beriman. Ini dalam ayat yang ke-17 tadi yang kita sebut, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum. Ini pengakhiran yang baik itu, bagaimana mendapat pengakhiran yang baik itu adalah dengan
ayat yang sebelumnya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang sujud, tentang tasbih, tentang hubungan, tentang tidak sombong kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ayat surah As-Sajdah ayat 15. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan bagaimana sujudnya manusia itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala bukan sekadar pada tempat yang Allah Subhanahu Wa Taala fardukan, tetapi pada tempat-tempat ibadah sunat. Sebagai contoh, tatajafa junubuhum 'anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dalam bahasa yang mudahnya kita kata tatajafa junubuhum 'anil madaji', ini maksudnya adalah mereka ni bangun daripada tempat tidur mereka. Ini menunjukkan mereka menunaikan solat tahajud pada waktu malam, dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada waktu malam. Ini tidak sekadar bangun untuk tunaikan solat, tetapi juga bangun untuk berdoa dengan penuh rasa takut dan pengharapan. Khauf dan roja ni merupakan dua sifat yang sangat penting ada pada manusia. Dan ini takut, kenapa? Dari sudut amalan kebaikan, kita takut-takut amal kebaikan yang kita buat Allah tak terima. Tapi dalam masa yang sama kita roja, kita mengharap Allah Subhanahu Wa Taala terima dengan kita melakukan yang paling sempurna. Kita takut bermakna kita takut larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita harap Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan diri kita daripada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Khaufan wa tama'a. Tamak. Dari sifat tamak ini dibolehkan. Tamak ni maksudnya kita rasa nak buat lagi dan lagi terhadap amal soleh. Doa ini doa dalam penuh ketamakan. Tamak ni maksudnya kita nak minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau manusia kan, kita minta kepada manusia, minta satu, kemudian minta lagi satu, orang kata jangan tamak sangat. Tapi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita minta dan minta, kita minta dengan penuh ketamakan, maka itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah suka kepada manusia yang mana meminta-minta kepada Allah semata-mata, tidak kepada makhluk yang lain. Baik. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang yang takut melanggar hukum Tuhannya semasa mereka tidak dilihat orang dan semasa mereka tidak melihat azab Tuhan, mereka beroleh pengampunan dan pahala yang besar. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita perasan daripada dua ayat ini, ada beza di antara Allah Subhanahu Wa Taala sebut perkataan takut. Satu khauf, yang satu lagi adalah khasyah, yakhshawna, khasyah. Apa beza di antara khauf dan juga khasyah? Bezanya adalah khasyah ini kita takut dalam keadaan sebab kita takut itu adalah kita membesarkan sesuatu yang ditakuti. Ya, ini maknanya kita takut membawa kepada kita tunduk. Yakhshawna ini maksudnya kita takut, khasyah dalam Al-Quran, kita takut yang membawa kita tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kerana apa? Manusia ini bila dia takut kepada sesuatu benda, dia akan semakin dekat ataupun dia makin jauh, dia akan semakin jauh. Tetapi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, semakin kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana kita membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, yang disembah, yang ditakuti itu adalah khasyah, yakhshawn. Adapun khauf ini, takut itu adalah takut yang mana datang daripada diri manusia. Yang ini takut kerana apa yang kita lakukan, takut ada kesilapan. Apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, takut kita buat. Boleh faham? Yang ini dia punya situasi itu. Yang ini pada surah As-Sajdah Allah saya sebutkan tadi, khaufan ini maknanya kita takut dari sudut takut amalan kita tak diterima ataupun takut kita terjerumus kepada kemaksiatan. Tapi yakhshawna ini kita takut disebabkan kita membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini dia ada makna tadarru', dia ada makna ketundukan. Itu beza antara khauf dan juga yakhshawn. Yang mana kedua-duanya kita perlukan. Yang ini kita perlukan rasa reserve dalam diri kita,
Rasa takut amalan tidak diterima, takut kita terjerumus kepada maksiat. Dalam masa yang sama kita perlu takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan rasa tunduk dan tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadarru'. Itu beza di antara khauf dan juga khasyah dalam Al-Quran. Baik. Kemudian ada 10 tuan-tuan dan puan. Sikit lagi insya-Allah. Yang ke-8, pengakhiran yang tidak baik iaitulah neraka Jahannam. Ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah As-Sajdah, walau syi'na la'ataina kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Ini Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat yang ke-13 ini tentang bahawa neraka ini adalah satu tempat yang padat dan sempit, neraka yang mana ia dipenuhi dengan jin dan juga manusia. Jadi neraka ni kalau kita ulama sebutkan bahawa dia macam segitiga tau. Ini semakin ke bawah neraka itu semakin sempit. Jadi nak sebutkan kepada kita bahawa neraka Jahannam ini adalah satu neraka yang sangat sempit kerana ia dipenuhi dengan jin dan juga manusia yang mana mereka ini tidak mahu beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tidak berusaha pada hidup mereka, tengok terjemahan ini. Pada masa hidupnya mereka tidak berusaha untuk beriman dan beramal soleh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tempat mereka adalah di dalam neraka yang padat dan juga sempit. Kemudian dalam surah Al-Mulk Allah Subhanahu Wa Taala sebut walillazina kafaru birabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir, mengenai penduduk neraka dalam kalangan jin dan juga manusia yang mana akan kekal di dalamnya selama-lamanya, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Baik. Kemudian yang ke-9, bukan sekadar Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang neraka, kan kita sebut surah As-Sajdah dan surah Al-Mulk banyak ayat azab berbanding ayat nikmat. Maka Allah Subhanahu Wa Taala bukan sekadar menyebutkan tentang neraka, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebutkan tentang azab. Dan azab itu dia bukan berlaku sekali, tetapi azab itu berlaku berulang-ulang kali. Ini dalam surah As-Sajdah Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum zuqu azaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Dan sebaliknya, orang-orang yang fasik maka tempat kediaman mereka ialah neraka. Tiap-tiap kali mereka hendak keluar daripada neraka itu, mereka dikembalikan kepadanya serta dikatakan kepada mereka, rasakanlah azab neraka yang kamu sentiasa mendustakannya di dunia dahulu. Ini pendustaan terhadap azab neraka ini bukan semata-mata pada lisan. Kita mungkin tak mendustakan pada lisan kita. Kita tak kata neraka ni tak wujud. Bila berlaku kiamat, manusia ni tak dibangkitkan. Kita tak menyebutkan perkara tersebut. Tetapi kadang-kadang perbuatan kita ataupun amalan seharian kita seolah-olah kita mendustakan adanya azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila kita rasa kita kekal di dalam maksiat, seolah-olah macam kita mendustakan dari sudut amalan kita. Kita tak mendustakan pada lisan, pada i'tiqad kita tak. Tapi amalan kita itu seolah-olah mendustakan adanya azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang sepatutnya menjadi peringatan kepada kita. Dan juga dalam ayat ni disebutkan tadi bahawa setiap kali nak keluar maksudnya akan dikembalikan. Ini azab itu akan berlaku berulang kali. Dan dalam surah Al-Mulk juga Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang azab yang diulang, takadu tamayyazu minal ghaiz kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Hampir-hampir ia pecah berkecai kerana kuatnya marahnya. Tiap kali dicampakkan ke dalamnya sekumpulan besar daripada orang kafir, bertanyalah penjaga neraka itu kepada mereka, tidakkah kamu pernah didatangi seorang rasul memberikan ingatan dan amaran di dunia dahulu? Ini nak sebutkan mengenai seorang yang mana dihumban daripada tempat yang tinggi dan adanya gertakan malaikat pada setiap kali ia dihumban. Tiap-tiap kali dicampakkan. Seolah-olah maksudnya setiap kali dicampakkan itu, maka ditanyakan oleh para malaikat dan gertakkan. Gertak maksudnya tidakkah kamu didatangi seorang rasul untuk memberikan peringatan?
dan amaran, maka manusia ni tak dapat nak menjawab persoalan tersebut. Yang ada hanyalah penyesalan. Sebab tu di akhir sekali, yang ada di dalam surah As-Sajadah dan surah Al-Mulk ini adalah ucapan penyesalan bagi orang-orang yang kufur. Allah Subhanahu wa taala sebut walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala sebut tentang ucapan nak taubat di padang mahsyar yang tidak ada lagi gunanya. Tengok di akhirat nanti Allah kata rabbana absarna. Allah Subhanahu wa taala mendahulukan penglihatan kerana pada hari akhirat ini, penglihatan manusia yang asalnya terbatas di dunia, tetapi di hari akhirat Allah Subhanahu wa taala sebut yang mana penglihatan manusia ini akan menjadi penglihatan seperti yaumul hadid, penglihatan fabasaruka yaumul hadid. Yang ini dalam surah Qaf. Penglihatan manusia hadid ni syiddah hiddah, maksudnya ketajaman. Maksudnya manusia yang di dunia ni manusia tak nampak, maksudnya ditutup perkara-perkara gaib, tapi di hari akhirat manusia menjadi pandangan mata itu pandangan yang sangat tajam. Fabasaruka yauma hadid dalam surah Qaf Allah kata. Ini penglihatan hadid ni bukan penglihatan besi, penglihatan yang sangat tajam. Maknanya nampak setiap satu daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Wa sami'na, dengar jeritan-jeritan, farji'na na'mal salihan inna muqinun, maka kembalikanlah kami untuk kami buat amal soleh. Dalam surah Al-Mulk juga Allah kata wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir, dan mereka berkata kalaulah kami dahulu mendengar dan memahami sebagai orang yang mencari kebenaran, tentulah kami tidak termasuk daripada kalangan ahli neraka. Dan kenapa ayat 10 ni tak ada penglihatan? Kerana kalau kita tengok ayat 9, ayat 8, ayat 9 dalam surah Al-Mulk tadi, mereka dah sendiri merasainya. Dah merasai. Kalau ayat ke-12 surah As-Sajadah, ucapan penyesalan tu datang bila ditunjukkan kepada mereka. Tapi dalam surah Al-Mulk, yakni mereka sendiri dah rasai periknya siksaan Allah itu, hingga kan mereka kata ruginya dulu kita tak dengar. Tak dengar dan tak memikirkan apa yang para nabi dan juga para utusan Allah Subhanahu wa taala itu sampaikan. Di akhir sekali, ini kita tengok dari sudut kesimpulannya, kenapa Nabi SAW membaca surah Al-Mulk dan surah As-Sajadah dan surah Al-Mulk pada malam hari sebelum daripada tidur. Ini kerana Nabi SAW baca sebelum tidur ni sebagai satu muhasabah kehidupan seharian dan kehidupan yang telah berlalu. Maknanya tadi kita sebut tentang penciptaan, permulaan penciptaan, lepas tu penciptaan manusia, lepas tu Allah bagi kehidupan kepada kita setiap hari, adanya rezeki, paling kurang air, kemudian Allah bagi rezeki kepada kita, kita boleh bermusafir dari sudut kita boleh pergi kerja. Ini kehidupan kita seharian. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala tutupkan dengan cerita-cerita tentang pengakhiran manusia. Sebabkan tidur itu adalah ibarat kepada kematian. Mengingati kematian kerana tidur itu gambaran kepada tidur mati. Kalau kita sebut deep sleep kan, tidur mati. Tidur itu adalah gambaran kematian. Jadi muhasabah yang paling perlu adalah di mana pengakhiran. Allah dah bagi penciptaan langit, bumi, manusia, air kehidupan, musafir, kerja, rezeki dan sebagainya. Kita nak tidur ini, kita nak pengakhiran kita di mana? Pengakhiran sama ada yang disebutkan gembira itu ataupun pengakhiran yang disebutkan azab yang banyak yang disebutkan dalam surah As-Sajadah dan juga surah Al-Mulk. Bukan sekadar azab, tetapi azab itu berulang-ulang. Bukan sekadar berulang-ulang, malahan ditambah pula dengan penyesalan. Ditambah pula dengan penyesalan. Jadi adakah kita nak menjadi orang yang mana menyesal di kemudian hari itu, ataupun kita sebelum tidur itu kita nak muhasabah diri untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu anjuran sebelum kita tidur ni kita banyak muhasabah.
Dan cara kita muhasabah itu kita baca Al-Quran. Dan kita cuba memahami dua surah ini insya-Allah yang kita akan pergi kepada ayat by ayat kan mulai minggu depan insya-Allah untuk kita tadabburkan. Jadi mudah-mudahan kita mendapat sedikit sebanyak kenapa Nabi SAW amalkan. Ini bukan sekadar kita tahu Nabi amal, tapi kita tahu kenapa Nabi amalkan. Supaya mudah-mudahan ia menjadi motivasi kepada kita untuk beramal. Baik. Kiranya setiap malam kita disunatkan baca surah Al-Mulk dan Sajadah ya Ustaz. Saya hanya baca Al-Mulk dan surah An-Naba. Ya, kita disunatkan untuk baca. Ini sebenarnya Nabi SAW ada baca surah yang lain. Tapi surah yang lain bukanlah surah yang selalu kita baca. Antaranya surah Al-Isra, surah Az-Zukhruf, tak silap saya. Yang ini maknanya Nabi baca surah-surah yang lain juga sebelum tidur. Tapi paling kurang kalau kita dapat satu daripada amalan Nabi SAW dan kita istiqamah itu pun dah baik. Kerana kalau kita nak baca surah lain okey. Cuma kalau kita dapatkan dari sudut apa kefahaman daripada surah tu supaya kita baca tu dengan kita baca dengan perasaan. Bukan kita baca dengan lidah lisan sahaja. Jadi mudah-mudahan. Wallahu a'lam. Baik, saya tengok di ruang chat ni tidak ada lagi persoalan. Di dalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada yang tanya ke? Sila-sila. Ya. Yang pertama nak tanya yang terjemahan tu Ustaz ambil daripada Quran mana? Terjemahan ini saya ambil daripada laman web Nobel Quran. Nobel Quran. Kenapa ada percanggahan, ada perbezaan ke? Bukan. Pada saya menarik sebab dia punya terjemahannya agak mendetail kan, sebab kalau dalam terjemahan biasa tu kadang dia macam perkata saja kan. Jadi ni macam ada itu kan sikit, diperincikan sikit maksud tu. Okay. Lepas tu yang kedua, boleh ke Ustaz nak minta izin kalau nak panjangkan dan kongsi pada sahabat-sahabat nota yang Ustaz bagi ni? Boleh insya-Allah. Dan itu pun yang saya harapkan. Okay. Yang ni kalau nak kongsikan, insya-Allah boleh kongsikan dengan rakan-rakan. Jadi saya ada letak dalam ruang chat tu legasi Quran. Legasi Quran. Legasi Quran yang mana dalam ni ada terjemahan. Ni sebenarnya terjemahan ini kalau kita tengok terjemahan yang terbaik adalah terjemahan daripada kitab Pimpinan Rahman. Kitab Pimpinan Rahman. Dia ada terjemahan dan juga tafsiran. Sebab terjemahan dia biasanya dia bukan terjemahan sahaja. Dia terjemahan dan juga tafsiran. Betul, Ustaz Yusof juga gunakan WhatsApp ni. Ini daripada legasi Quran yang digunakan insya-Allah. Okey, lastnya maknanya kuliah yang ni maknanya setiap minggu ke macam mana Ustaz? Ya insya-Allah. Kita akan setiap minggu lah insya-Allah. Kalau ada kekangan mungkin saya akan maklum pada Ustaz Yusof lah. Kalau ada kekangan kita tapi insya-Allah setakat ni setiap minggu lah. Lepas ni maknanya kita akan masuk kepada tafsiran by ayat lah insya-Allah. Daripada surah As-Sajadah. Sebab fokus kita kali ni adalah surah As-Sajadah. Baik, ada soalan daripada Facebook. Ustaz, kalau baca Al-Mulk sahaja boleh? Al-Mulk sahaja pun boleh. Sebab ada dalam hadis hadis yang mana walaupun hadis ni dhaif, yang ini tentang surah Al-Mulk ni menghindarkan daripada siksaan kubur, tapi sebagai bentuk fadail amal maka kita boleh beramal lah. Maknanya kita baca itu dengan harapan Allah Subhanahu Wa Taala jauhkan kita daripada azab kubur. Boleh Al-Mulk saja pun boleh. Tapi kalau kita dah tahu maksudnya dalam hadis yang sahih. Sebab hadis ni hadis sahih. Saya sebutkan tadi di awal tadi. Ini hadis sahih. Hadis Tirmizi. Jadi why not kalau kita cuba untuk amalkan hadis yang lebih sahih. Yang ini kita baca Al-Mulk dan juga kita baca As-Sajadah. Wallahu a'lam. Ustaz. Ya. Sebelum kita pergi kepada detail ayat 20 tu lah, yang slide nombor 9 tu, azab yang diulang tu kan. Perkataan fasaku maknanya orang-orang fasik tu, adakah Allah maksudkan kepada orang kafir ataupun termasuk juga orang mukmin yang orang Muslim yang melakukan dosa? Sebab kalau melakukan dosa secara konsisten kan dia orang dipanggil al-fasikun. Ya, baik. Ini satu soalan yang sangat baik.
Jadi saya sebut apa ni secara ringkas tadi di awal, dalam Al-Quran walaupun khitab dia, ayat itu ditujukan kepada golongan yang tertentu, tapi golongan yang tertentu itu bukan dari sudut oh kamu ni fasik, kamu tak, tapi golongan tertentu itu adalah dari sudut adakah seorang itu mempunyai sifat-sifat sedemikian. Sebab tu saya sebut walaupun cerita tentang kuliah ayyuhal kafirun sekalipun, ini bukan bermakna kita rasa oh kita ni dah ada, kita ni bukan orang kafir. Sebab dalam Al-Quran juga makna kafir itu bukan semata-mata tidak beriman, tapi kafir itu dalam segi bahasa dia memasuk ghita, iaitu yang menutup pintu hatinya daripada kebenaran. Itu juga dipanggil sebagai kafir. Jadi kalau orang yang beriman, yang mana dia menutup pintu hatinya, sebab itu disebutkan sebagai kufur. Ini bukan maksud kufur dia tak beriman, tidak. Bukan maknanya kita mengkafirkan dia juga, bukan. Tapi maknanya dari sudut kekufuran, dari sudut dia tidak meyakini, ataupun selalu kita sebut kufur nikmat dan sebagainya. Benda itu adalah benda yang berlaku dan boleh juga berlaku kepada orang yang beriman, bukan semata-mata orang kafir musyrikin semata-mata. Begitu juga dengan fasik. Fasik ini yang ni bukan, dia bukan, kita kena faham, dia bukan satu golongan waktu dulu tau. Maksudnya bukan ayat ni turun orang fasik ni, oh, ni golongan fasik, ayat ni turun pada golongan ni, bukan. Tapi fasik ini adalah supaya kita melihat adakah kita juga termasuk dari sudut orang yang fasik. Sebab tu Imam Al-Ghazali selalu disebutkan tentang bagaimana kita nak tadabbur Quran, antaranya kita meletakkan diri kita pada peringatan ayat itu. Kalau peringatan ayat itu pada orang fasik, kita rasakan, aku ni ada ke perangai orang fasik. Barulah kita rasa ia berkaitan dengan diri kita. Kalau tidak, kita rasa oh ni ayat untuk orang fasik, aku insya-Allah aku orang beriman. Kita tak rasa macam tu. Jadi tujuan juga kita membaca surah Al-Mulk dan surah As-Sajadah ni, antaranya saya sebutkan tadi adalah supaya kita rasa muhasabah diri. Ini kita tak rasa selesa bahawa kita insya-Allah kita ni beriman, boleh syurga dah kot. Tak. Supaya kita juga mengambil peringatan bahawa mungkin kita terjerumus kepada sikap-sikap ataupun sifat-sifat orang yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di azab itu. Okay, baik. Okey, itu ditanya tadi. Ustaz, kalau bacaan sebelum tidur baca surah As-Sajadah, perlu ke kita sujud? Perlu ada wuduk dan menghadap kiblat? Ini kalau kita nak dari sujud tilawah, kita panggil sujud tilawah ni, sujud sajadah ni, maknanya kita boleh sujud ataupun kita boleh tak sujud. Ada ulama yang mana kata bahawa sujud ni wajib, ada kata tak wajib, dan ada yang kata sujud ni kita sujud direct selepas daripada kita baca ayat tu. Ada juga sujud selepas daripada kita bacaan kita pun tak ada masalah. Jadi kalau kita nak wuduk ataupun tak wuduk, wuduk ni kalau kita pegang mushaf, kita kena berwuduk lah. Dan menghadap kiblat itu yang terbaik. Ada yang terbaik lah. Jadi sujud tak sujud ni, kalau kita tak sujud pun tak ada masalah. Tapi sebaik-baiknya kita sujud lah. Yang penting bukan sujud ketika mana membaca tu, tapi sujud dari sudut roh kita tu yang kita sebutkan. Dan kalau boleh sebagai satu permulaan daripada pengakhiran sebelum kita tidur itu, pengakhiran yang baik, maka mudah-mudahan kita doa Allah Subhanahu Wa Taala jadikan macam disebutkan dalam surah As-Sajadah, tatajafa junubuhum, kita bangun sujud pada waktu malam. Itu yang lebih baiklah, mudah-mudahan. Wallahu taala alam. Baik, soalan. Ada kebacaan semasa sujud, ada. Bacaan, tapi kita juga boleh baca tasbih. Yang ni saya akan terangkan lebih lanjut dalam ayat yang ke-15 lah. Dari sudut bacaannya apa. Tapi kalau kita tak menghafal pun bacaan tersebut, kita boleh tasbih memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Boleh juga. Baik, insyaAllah dari masa ke semasa akan datang kita akan bincang lagi tentang ayat-ayat sujud ini, tentang ayat-ayat yang kita sebutkan nanti, insyaAllah. Mudah-mudahan ada kebaikan
kepada diri saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Apa yang baik itu datang daripada Allah, yang lemah kurang tu pada diri saya sendiri. Saya mohon ampun pada Allah dan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang hadir tadi. Dalam Zoom kita ada lebih 70 orang lebih dan dalam FB kita ada 30 orang lebih. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan sangat saya harapkan tadi kalau ada puan tanya tadi kalau nak sebarkan, boleh sebarkan. Dan itulah saya harapkan pun dan akademi pun harapkan untuk kita sebar-sebarkan manfaat itu kepada ahli keluarga kita, rakan-rakan kita yang lain. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.